Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memulakan halaqah kita pada malam ini dengan kita membaca kitab. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seluruh muslimin dan muslimat. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, sama ada mereka yang masih hidup, lebih-lebih lagi mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita mengenai hadis Nabi berkaitan dengan bentuk-bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita sebelum ini telah melihat adanya syafaat yang hebat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang disebut sebagai syafaatul uzma, ya. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah hari ini, ya, kalau tuan-tuan dapat melihat pagi tadi, sini ada buat sembahyang gerhana? Ada. Ada, ya? Ambil awak. Ustaz dalam masjid. Dia tengok dalam masjid. Dia boleh buat dia pagi tadi, ya. Dia boleh buat macam dekat tempat kami buatlah. Di sekolah lah, di sekolah buat. Semayang dulu, lepas itu jawatan kuasa teknikal buat persediaan. Lepas habis semayang, habis khutbah, kita baru tengok, ya, menggunakan alat-alat konvensional. Gunakan negatif film lama, kan, ataupun gunakan X-ray. Kalau guna teleskop tak mahunya, ya. Tadi kami semua buat selfie dengan gambar pun tak berapa clear. Kita pandang tepat tapi menggunakan filem X-ray. Tapi jangan tengok juga tempat yang putih tu. Guna tempat yang hitam. Insya-Allah selamat, ya. Tapi ada kawan saya tadi, dia lama benar agaknya duduk dekat situ tadi. Matanya dah jadi merah. Itu masing-masing, ya. Jadi maknanya, tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan tentang gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini ialah sebagai ayatani min ayatillah, dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tuan-tuan, alhamdulillah tadi lepas gerhana tu elok boleh terang. Tuan-tuan bayangkan bila gelap sekejap tu terus gelap. Apa kita boleh buat? Jadi maknanya nikmat itu pun ada kat situ. Mungkin dekat Malaysia kita lihat separuh je, kan. Sebab kalau ikut laman web Jabatan Mufti Perak, dia hantar pegawai dia pergi ke Palembang. Dia hantar pergi Palembang nak mencerap, nak observe keadaan matahari dalam keadaan gerhana yang penuh, ya.
Jadi alhamdulillah, saya ucap tahniah dan syabaslah kepada tuan-tuan sebab dapat solat sunat kusufi syam, ya. Semayang sunat gerhana matahari, ya. Sebab disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin, ya, tentang kelebihan ataupun dari segi ranking, ya. Ranking keafdalan solat sunat, ya. Yang paling atas sekali rankingnya ialah solat sunat Aidil Adha, ya. Yang kedua ialah solat sunat Aidil Fitri. Yang ketiga ialah solat sunat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gerhana matahari. Yang keempat solat sunat gerhana bulan. Yang kelima solat sunat istisqa. Yang keenam solat sunat witir. Solat sunat witir itu jatuh ranking nombor 6, tuan-tuan, ya. Kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari menyebut itu dalam kitab Sabilul Muhtadin ini? Sebab nanti ada masalah, ya, tuan-tuan, ya. Fiqh ni dia boleh timbulkan pelbagai andaian-andaian, ya. Jika sekiranya umpama, ya, sekiranya semayang ataupun solat gerhana matahari ini bertembung dengan solat sunat Aidil Adha, macam mana? Siapa nak dulu? Itu timbulnya masalah begitu. Jadi dalam masalah fiqh bila-bila begitu, oleh kerana semayang sunat Aidil Adha ranking yang pertama, maka kita kena solat sunat Aidil Adha dahulu. Cuma persoalannya orang tanya, Ustaz, habis khutbahnya macam mana, Ustaz? Ni persoalan juga. Khutbah ni dapat dua juga. Ini pula istimewanya, oleh kerana dua-duanya solat sunat. Ada ulama kata boleh dua dalam satu, 2 in 1. Maknanya khutbahnya sekali je, semayang sunat Aidil Adha dan semayang sunat gerhana bulan. Tapi beza, tuan-tuan, kalau misalnya gerhana matahari itu bertembung dengan fardu solat Jumaat, itu beza. Ya, maknanya semayang kita kena semayang Jumaat. Kenapa Ustaz semayang Jumaat dulu? Sebab semayang Jumaat fardu. Walaupun dia tak masuk ranking yang 6 tadi, tapi dia fardu. Bila dah selesai semayang Jumaat, barulah kita solat gerhana matahari. Jadi maknanya selepas solat gerhana matahari, khutbah sekali lagi. Tak boleh pula dua dalam satu macam yang tadi. Sebabnya satu itu yang wajib, satu itu yang sunat. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab Sabilul Muhtadin, ya. Kitab Sabilul Muhtadin ini ialah kitab fiqh yang kita kata bahasa botanya autentik. Autentiknya apa ya? Maknanya bahasa botanya muktabar. Ataupun memang dirujuk oleh ulama-ulama ataupun alim guru-guru pondok. Biasanya dia menggunakan kitab Sabilul Muhtadin selain daripada kitab Matla'il Badri, ya. Kitab Matla'il Badri itu, tuan-tuan, memang tak tebal mana, tapi kalau tuan-tuan pergi ke wilayah persekutuan, mahkamah syariah di wilayah mereka menggunakan kitab itu, Matla'il Badri itu sebagai rujukan kalau ada kes-kes, bila kes melibatkan mahkamah syariah. Mereka itu sebab di wilayah dia ada terjemahkan dalam bahasa tulisan Rumi moden, ya. Kalau tuan-tuan ada saudara dekat Jawi sana, pergi masuk Jawi, bukan masuk Jawi apa kan, pergi Jabatan Islam wilayah sana kan, pergi minta ataupun beli daripada mereka. Tuan-tuan boleh simpan sebagai koleksi, jadi tebal, tuan-tuan. Ada kawan saya pernah bersetik di tebal itu dekat sejengkal dia punya tebal, sebab tebal ni bila demo dah susun cantik lah. Ya. Jadi itu di antaranya, termasuk kalau tak silap saya, Majlis Agama Islam Kelantan pun ada terbitkan kitab itu, kitab Matla'il Badri, tapi diberi nafas baru. Jadi boleh kita sebagai sumber rujukan, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita sambung balik, ya, perbincangan kita tentang bentuk-bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bentuk-bentuk syafaat ini dikatakan di sini pernah disebutkan oleh Al-Qadiyah, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi, dan juga Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam buku-buku karangan mereka. Diceritakan tentang syafaat Nabi. Kita sangat-sangat
mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang pertama disebut oleh pengarang di sini, bentuk syafaat yang pertama dan yang terbesar adalah syafaat yang melepaskan seluruh makhluk daripada sesaan zahir dan batin, sementara menunggu bermula proses perhitungan atau hisab, iaitu apabila seluruh makhluk termasuk para nabi dan rasul tidak ada yang berani meminta agar Allah Subhanahu wa taala memulakan hisab. Ini tuan-tuan, ya, disebutkan dalam hadis yang panjang bagaimana umat-umat yang terdahulu mereka bertemu dengan nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Bermula dengan Nabi Adam alaihi salam, diikuti dalam hadis tersebut Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan last sekali dalam hadis itu menyebut semuanya berkerumun minta syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta apa tuan-tuan? Nabi diberikan kelebihan. Ini spesialnya Nabi ini sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan segala Rasul. Maka Nabi, dalam hadis sebutkan Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta supaya dimulakan proses hisab. Proses ditimbang segala amalan. Hanya Rasulullah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang berani. Kita guna istilah beranilah. Habis ustaz Nabi lain tak berani, bukan tak berani sebab demo ini respect dengan Rasulullah. Dan mereka tidak berani kalau ikut dalam hadis tu masing-masing mengatakan kami tidak berani sebab kami ada membuat mistake pada masa kami dengan umat kami yang terdahulu. Tuan-tuan boleh rujuk balik hadis itu, ya. Akhirnya disebut dalam buku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Arash lalu bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai pujian yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala lalu berkenan mengkabulkan permintaan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan hisab. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis wa ana awwalu syafi', akulah yang mula-mula memberi syafaat. Itu sebab berdasarkan hadis ini ulama kata bukannya Rasulullah saja yang boleh beri syafaat, tapi nabi-nabi yang lain pun boleh beri syafaat. Tapi nak ceritanya Rasulullah yang mula-mula sekali. Maknanya nabi lain, rasul lain tak berani nak beri syafaat walaupun mereka ada. Dan kita telah baca dulu hadis dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menangguhkan pengkabulan doa. Ya, setiap orang nabi dan rasul ada doa-doa yang diperuntukkan pada mereka. Maka Nabi memilih untuk memberi syafaat kepada umatnya di mahsyar. Inilah istimewanya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi tak mengaku umat. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Jangan sampai Nabi kata laisa minna walastu minhu. Bukan daripada kalangan kami dan aku bukan daripada kalangan mereka. Na'udzubillah, tuan-tuan. Jangan sampai Nabi kata kita macam itu. Jadi ya, dalam Sahih Al-Bukhari, kita baca hadis yang pertama pada malam ini dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Umar, katanya, ya, innan nasa yasiruna yawmal qiyamati jussa kullu ummatin tatba'u nabiyyaha yaquluna ya fulan ishfa' hatta tantahiya syafa'atu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika yauma yab'atsuhu Allahul maqamal mahmud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tafsir. Ya, Imam Bukhari, tuan-tuan, dalam kitab sahihnya dia menyusun, dia sebut sebagai kitab. Ya, kalau Imam Muslim, kalau tak silap saya lah, tak maaf kalau silap, dia menggunakan atas bab. Ya, dari beza kitab-kitab ni maknanya kitab lah. Kalau bab kita kata chapter-chapter lah. Dia ada beza. Kalau dalam bahasa Melayu kita pun ada beza. Book dengan chapter. Book satu buku lah, tapi chapter lah satu bab demi satu bab. Itu sebab ulama kata dari segi pengkelasan ataupun penulisan buku Sahih Muslim lagi bagus.
Tapi yang dari segi paling sahih ialah Sahih Bukhari diikuti dengan Sahih Muslim. Ya. Tapi ini Sahih Bukhari dalam kitab apa? Kitab At-Tafsir. Kalau tuan-tuan buka juga dalam kitab Bahrul Mazi, ya. Kitab yang disusun oleh Syekh Idris Al-Marbawi, ya. Dia pun juga menyusunnya macam itu. Dia biasanya dalam jilid yang pertama dia ada kitab Taharah, kitab Solat, kitab Siyam, dan sehinggalah hujung sekali jilid yang ke-11 dia akan mengandungi kitab Tafsir. Biasanya kitab Tafsir hujung, maknanya kitab itu ataupun juz itu menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan tafsir hadis, menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran. Sebab ada yang kita katakan Quran ni, kalau tafsir ada Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Macam kalau zaman sekarang ni ada seorang ulama, wallahu alam, dia rasanya dah meninggal, ya, Imam Asy-Syankiti, ya. Imam Asy-Syankiti dia ni hebatnya, dia mengambil ayat-ayat Al-Quran yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang lain, dan dia tambah sedikit saja daripada pendapat dia. Sebab dia di antara tafsiran yang kita kata yang muktabar pada zaman ini. Dia menggabungkan di antara maksur dan bil ra'yi. Ya, tafsirnya ada dua jenis, tuan-tuan, ya. Tafsir bil maksur, maknanya umpama tafsir bil maksur ialah tafsir Al-Quranul Azim oleh Imam Ibn Katsir. Dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir, tuan-tuan, dia membawakan riwayat hadis semua. Hadis Al-Quran. Dia masukkan, tak banyaklah kita kata pendapat dia. Itu yang dikatakan tafsir bil maksur. Bil maksur maknanya dia mengambil hadis, tafsiran ayat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam semalam, ya, semalam saya di tempat saya tu saya dah mulakan perbincangan tentang tafsir surah Al-Kahfi, ya. Itu saya kata dengan nama surah Kahfi ni panjang ayatnya, 110 ayat. Kita mau ambil 5 tahun nak mengambilkannya. Yang kata ustaz, jangan kau belah ambilnya. Sebab saya kata surah Hujurat yang 18 ayat tu pun makan 6-7 bulan, saya kata. Sebab kita pertemuan kita sebulan sekali je. Jadi maknanya semalam pun bila cerita tentang tafsir surah Kahfi itu baru cerita mukadimah ni. Mukadimah dengan fadilat surah itu menurut ulama-ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara surah yang kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan boleh tadabbur, tengok, ya. Tadabbur ni maknanya apa, tuan-tuan? Selain daripada kita tahu makna apa makna ayat, sesuatu ayat itu, kita juga mengetahui apakah rahsia dan apakah ibrah yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita tengok hadis tadi, ya. Tak baca lagi hadis tadi, tuan-tuan, ya. Tak baca maknanya lagi, ya. Apa maknanya? Daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa, tuan-tuan? Anak kepada Sayyidina Umar. Tuan-tuan kena faham, ya. Orang Arab ni biasa digunakan macam itulah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nama sebenar mereka ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Bila disebut Ibnu Umar, tuan-tuan, dia ini di antara dua orang yang kedua, ya, ranking yang kedua yang banyak riwayatkan hadis. Al-muksiruna fil hadis. Yang pertama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima ialah Abdullah bin Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan, ada dua hadis yang diriwayatkan oleh dua daripada tujuh ini. Yang pertama iaitu daripada Anas bin Malik, cerita tentang kelebihan surah Kahfi. Kemudian dalam riwayat lain juga Abu Sa'id Al-Khudri juga bawakan hadis tentang fadilat surah Kahfi. Maknanya bayangkan, memang hebat surah itu, baru baca mukadimah saja, tak habis pun baca semalam. Ya. Kita terus kepada hadis ini. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Ibnu Umar, ya.
pada hari kiamat nanti seluruh manusia berlutut, dalam keadaan berlutut. Itu sebabnya ada di surah namanya surah Al-Jasiyah. Ya. Surah Al-Jasiyah juzuk berapa? 28 28 ke 27. Juz 28 kan, silakan tuan-tuan baca kembali ya. Maknanya Al-Jasiyah maknanya perempuan yang berlutut. Jadi tuan-tuan boleh baca kenapa ayat tu surah itu namakan perempuan yang berlutut. Nanti kalau ada kesempatan kita akan tengok nanti ya. Kita akan tadabbur ayat-ayat daripada surah Al-Jasiyah itu. Kemudian disebut oleh Nabi, kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Setiap umat datang kepada nabinya dan berkata kepada nabi mereka, yaquluna ya fulan ishfa'. Dia meminta kepada rasul dan nabi mereka, ya fulan, wahai nabi kami, berilah syafaat kepada kami. Kemudian mereka terus mendatangi satu persatu nabi hingga berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itulah Allah menempatkan baginda sallallahu alaihi wasallam di maqam yang terpuji, iaitu al-maqam al-mahmud. Dalam surah Al-Isra ya. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Isra tu disebut tentang maqamam mahmud, iaitu tempat yang terpuji. Dan ada ulama kata maqam mahmud ini ialah satu tempat yang tinggi dalam syurga yang diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dah baca dulu hadis berkaitan dengan wajib dapat syafaat Nabi bagi orang yang berdoa selepas azan dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita minta supaya Nabi diberikan al-wasilah. Al-wasilah itu ialah maqam mahmud, satu kedudukan yang terpuji. Nanti kita akan tengok seterusnya. Apakah yang kedua dan ketiga? Jadi makna kita minta. Yang pertama disebut syafaatul uzma, syafaat yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabi lain tak ada, tuan-tuan ya. Nabi Muhammad lah yang boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimulakan, barulah diikuti oleh nabi-nabi yang lain. Itu sebab ada ulama mengatakan berdasarkan hadis ini jugalah dikatakan nabi lain ada syafaat mereka, cuma tidak ada syafaat yang pertama ini, ya, yang dapat membebaskan zahir dan batin orang-orang yang sedang menunggu proses ditimbang segala amalnya. Itu yang pertama, tuan-tuan ya. Yang kedua dan ketiga ya, disebut sekali di sini ya. Bentuk kedua ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang pahala mereka sama berat dengan dosa mereka. Tuan-tuan. Pahala dengan dosa sama, maka mereka diperkenankan untuk masuk syurga. Ini berkat ataupun dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tuan-tuan nak yang mana tuan-tuan? Nak yang pertama ke yang kedua? Kita tak mestilah yang pertama tadi. Kita dibersihkan, diberikan, dilafazkan seluruh makhluk zahir dan batin. Tapi macam mana nak membuatnya tuan-tuan? Pagi-pagi lagi kita dah bergosip-gosip tuan-tuan. Kalau dulu kita bergosip melalui kita jumpa orang, sekarang ni bergosip melalui macam-macam lah. Media yang ada, media sosial yang ada pada hari ini. Kadang-kadang bukan kita nak tengok tuan-tuan, tapi mereka saja-saja nak melahirkan anak pun nak cerita juga dalam media. Nak kahwin lagi satu pun cerita juga. Anaknya begini-begini pun nak cerita. Anak dapat bayi SPM, belikan kereta pun nak cerita juga. Macam-macam media lah. Ada roti kaya, ada bulan, macam-macam. Tapi tu cerita bila buka kena terkeluar. Lepas tengok berita bola ada pula bawahnya, ada pula cerita pasal yang mereka yang seperti yang disebutkan di atas tadi. Jadi maknanya tuan-tuan, kita takut juga ni. Tapi kita berduduk di situasi yang macam itu. Yang kita kena juga. Nak ambil tahu pun tidak. Kena kat bincang. Kita orang tanya,
Ada orang tanya, "Ustaz, apa pendapat Ustaz dengan Ustaz Casanova?" Mana aku tahu. Ustaz Casanova tanya kita tak tahu, tak kenal pun tidak. Ustaz takkan tak tahu member Ustaz. Amboi, kau bila Ustaz aja member aku. Tak tahu yang itu Ustaz Casanova, bini dah 13 tentu. Kita cuba pakai kasut menggunakan rubber je, menggunakan getah je. Bukan Casanova kan. Kita mana tahu kan. Tambah pula benda-benda yang kita kata, bukanlah kita kata tak ada kaitan. Macam tuan-tuan kalau pernah dengar dekat Radio Aikim Radio Aikim masa kalau Ustaz Badli Shah dia pernah cerita pasal ayam tu kan. Pasal ayam, pasal kambing, pasal kerbau dan sudahnya semuanya sangkut paut tu kan. Bila masing-masing kata ada aku kisah kan. Sudahnya semuanya jadi korban. Itu cerita Cikgu Mio dah senyum, maknanya dia pernah dengar cerita tu. Dekat Radio Hakim Ustaz Badli Shah pernah cerita tu. Jadi maknanya kadang-kadang tuan-tuan ada benda yang kita kena ambil tahu dan ada benda yang kita tak perlu ambil tahu. Macam mana jadi orang tu? Macam mana pula kena ambil tahu, tak ambil tahu? Kalau macam yang itu kena ambil tahu lah. Bila ada macam umpama baru-baru orang hantar video macam-macam kan. Jadi kita pun kata ini bukan Malaysia. Kan. Okay, kita tak ada kekesan hantar dia kan. Tapi kita kena ingat Nabi pernah sebut wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil kisah tentang urusan orang Islam, maka dia bukan kalangan mereka. Nauzubillah tuan-tuan, jangan sampai kita orang kita kononnya mengaku orang Islam saudara kita, tapi itu ceritanya, tapi kita tak ambil kisah, tak petia. Kata orang Korea, tak petia dengan mereka, tak alert langsung dengan masalah mereka. Macam benda yang berlaku di Madaya umpamanya. Saya dah sebut pun sudah kan. Kita kena ambil tahu lah. Yang kata alah bukan kisah aku demel yang jangan tuan-tuan, itu belum, itu bahasa mereka. Kita tak tahu bila kita punya nasib kita. Macam tadi lah, nasib ayam dengan kambing dengan semua tu lah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua ya. Maknanya bila ditimbang amalnya, maka dikatakan di sini sama berat pahala dengan dosa, tapi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk syurga. Itu sebab dalam hadis yang disebut wa ana syafi' wa awwalu musyaffa. Aku yang mula-mula diberikan untuk memberi syafaat, dan akulah yang mula-mula sekali diterima syafaatnya. Maknanya selagi Nabi Muhammad tidak dapat beri syafaat kepada umat dia, Nabi lain kena tunggu, kena queue dulu. Itu sebabnya ulama kata selagi umat Nabi Muhammad tak masuk syurga, umat lain tengok saja. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kelebihan yang diberi kepada Nabi, dia minta supaya memanglah Nabi minta semua umat dia masuk syurga. Tapi dikatakan separuh aja masuk syurga dalam kalangan yang awal. Yang separuh lagi dia kena ikut turn. Dia kena ikut selepas umat lain yang banyak pahala daripada umat Rasulullah yang akan masuk. Umpamanya umat bila? Umat Nabi Musa kan? Kan pernah kalau tuan-tuan ingat balik tentang asbabun nuzul surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr kan? Kenapa ayat disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Di antara sebab ayat itu turun ialah sebab ada sahabat yang minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini umur pendek-pendek je, 60 ke 70 saja. Bagaimana kami nak dapat kelebihan beramal ibadat lebih 1000 tahun? Alfi syahrin. Maka Nabi minta dengan Allah dan Allah memperkenankan, maka kita dianugerahkan dengan Lailatul Qadar. Kalau nak ikutkan umur kita memang tak layak lah, tak cukup lah. Sebab dengan kita beramal pada malam itu saja, umpamanya kita dapat kelebihan seolah-olah kita beramal 1000 alfi syahrin, 1000 bulan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bentuk ketiga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu untuk orang yang telah diperintahkan untuk masuk neraka agar dibatalkan perintah itu. Tuan-tuan ya,
Ini mungkin tuan kata, ish, macam mana ustaz? Ini tidak adil. Itu kata kita, tapi nak cerita inilah dia adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah istimewanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam anak-anak kita lah umpamanya kan, bila keluar SPM baru-baru ni kan, bila keluar STP, nak kirakan syarat nak masuk universiti tu tak layak lah. Umpamanya. Tapi kita ada kenal lah orang di sana kan, contoh kan. Maka kita minta tolong dia. Itu kita kata, itu yang dikatakan bahasa mudah bagi syafaat ini ialah recommendation. Bahasa mudahnya, bahasa orang kampungnya recommendation. Kita minta recommend supaya kita dapat anak kita masuk universiti, masuk college. Tapi dengan syarat anak kita ialah teruk. No, kalau anak kita 5E nak minta masuk IPG, taubat lahum siapa pun tak mau tolong. Ini kalau anak kita lah, cukup-cukup je lah. Sebab syarat minimal kalau nak masuk IPG sekarang ialah kalau lelaki 5A. 5A sekarang ni, kalau perempuan 7 ke 8 lah. Jadi anak kita tu cukup-cukup je 5A anak lelaki, contoh kan. Tapi oleh kerana ramai yang mohonnya contohnya 50,000. Semua yang bukan sekali 5A dia, 8A, 9A pun minta juga umpamanya. Jadi maknanya anak kita tu bila disusun ranking tu mungkin nombor 40,561, agak-agaknya lah. Jauh kan, jauh ranking tu. Jadi maka kita nak gunakanlah, kita gunalah saudara kita. Ada saudara di Putrajaya. Pun telefon lah dia. Jadi kawan saudara kita tu boleh tolong naikkan ranking kita. Mungkin ranking tu kepada 20,000. Daripada 41 pergi ke 20,000. Contoh ni contoh aja tuan-tuan ya. Bukan saya suruh buat pun. Dah tak layak tak payahlah. Tapi itu kalau kita kata di dunia, tapi di akhirat nanti hebatnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ni dia kata bentuk yang ketiga ni dah list dah, masuk list. List sebagai senarai pendek masuk neraka dah. Tapi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibatalkan perintah itu. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula. Kalau apa tu ustaz boleh dapat dosa. Jangan. Jangan pula dia kerana adanya syafaat ini tuan-tuan kata boleh dapat dosa kalau betul. Boleh nak nipu orang, mencuri orang, nak ambil duit orang dan sebagainya. Nanti kita minta syafaat Nabi. Tengok jugalah Nabi nak beri syafaat pun, selawat pun tidak, ziarah makam Nabi pun tidak, apa tidak, doa lepas azan pun tidak, doa sebelum tidur pun tidak, sembahyang gerhana matahari pun tidak. Mengaku nak syafaat Nabi, sembahyang gerhana matahari pun tidak. Kenapa ustaz ni sensitif ustaz, saya tak sempat pagi tadi ustaz. Dia tak mesti pergi masjid. Tuan-tuan sembahyang rumah pun tak apa. Habis ustaz takkan baca khutbah seorang-seorang, tak payahlah. Habis ustaz takkan banyak nak habis ustaz, tak payah sembahyang lah waktu tu. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, dia ada 3 fadilat, dia 3 kaifiat sembahyang gerhana tu. Yang paling common, senang saya guna bahasa silang, paling common kita sembahyang macam sembahyang sunat tu lah, 2 rakaat aja. Main biasa. Maknanya rakaat pertama Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud. Kemudian bangkit rakaat kedua, Fatihah, surah, rukuk, sujud, rukuk, i'tidal, sujud, habis selesai. Itu yang paling common. Yang paling common tu pun tak buat, nak mimpi dapat syafaat Nabi belum tentu. Nak cerita dekat yang mereka ni, macam tuan-tuan biasa dengar tentang orang perempuan yang memberi minum kepada anjing tu kan, yang dijanjikan masuk syurga kan, pelacur. Tu pun tuan-tuan jangan salah faham. Kalau orang salah faham, kalau ustaz seronok jadi pelacur, boleh bagi minum aja kepada anjing dapat masuk syurga, jangan salah faham. Nanti tuan-tuan heboh pergi ke lorong Haji Taib, you all tak payah taubat lah ya. Sebab Nabi ada cerita tu, jangan, tu maknanya telah menyalah tafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita guna bahasa kita isolated case. Case yang terpencil. Mungkin 1 dalam 1,000,000. Mungkin dia lepas itu dia benar-benar bertaubat tuan-tuan. Mungkin di sebelum tu kita kata dia pelacur, tapi lepas tu oleh kerana dia beri minum kepada anjing itu, lepas itu dia bertaubat. Taubat lahum terus.
Kita ni, bagus ustaz ni katanya. Boleh dah masuk timbang sama berat, pahala dosa boleh masuk syurga pula. Betul seronok pula ustaz. Kena tengok jugalah kita ni bagaimana Nabi dengan kita dengan Nabi, macam mana kita ikut sunnah Nabi ke tidak. Kenapa saya kaitkan tadi dengan sembahyang gerhana bulan? Sebab saya dah sebut tadi, hukum sembahyang gerhana bulan ialah sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad tuan-tuan? Sunat muakkad ialah benda perkara yang Nabi tidak pernah tinggal tuan-tuan, sampailah baginda wafat. Macam sembahyang gerhana matahari ini, dia berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dan berbetulan berlakunya gerhana matahari itu hari yang sama dengan meninggalnya anak Nabi SAW, iaitu Sayyidina Ibrahim. Jadi orang-orang lokal bagi tahu, tengok tu, gerhana matahari berlaku hari ini sebab kematian anak Nabi Muhammad SAW. Ataupun mereka mengejek-ngejek pula, tengoklah, gerhana berlaku sebab Ibrahim meninggal. Maka Nabi sebut dalam hadis yang kalau tuan-tuan baca dengar khutbah tadi kan, ada dalam khutbah tadi disebutnya, sesungguhnya gerhana itu ialah 2 tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, dan dia tidak berlaku dengan limautihi wa lihayati, kerana hidup ataupun matinya seseorang. Jadi bila berlaku gerhana matahari, maka banyak kalah bertakbir, banyak kalah bersolat. Mungkin orang kata, habis ustaz nak sembahyang apa sebenarnya? Banyak pengesolat. Maknanya, kalau ikut zaman Rasulullah tuan-tuan, bila berlaku gerhana matahari, Rasulullah selagi gerhana itu berlaku, selagi itulah Nabi memanjangkan solat gerhananya. Sebab kalau tuan-tuan hebat, qiyam yang pertama tuan-tuan boleh baca surah Al-Baqarah. Qiyam yang kedua baca surah Al-Imran. Qiyam yang ketiga tuan-tuan baca surah An-Nisa. Qiyam yang keempat baca surah Al-Maidah. Sudahnya Pak Imam seorang aja. Pak Imam ni dia ingat dia seorang aja ke sembahyang. Tapi nak cerita ni zaman Rasulullah itu, kalau kata ulama, kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin, itulah yang paling akmal. Paling akmal ni yang paling sempurna lah. Jadi maknanya kita orang awam macam kita ni, kita buat yang sederhana sajalah, yang tengah. Disebut dalam kitab itu adnal kamal, hampir-hampir dengan sempurna, iaitu kita bacalah ayat ataupun surah sekadar yang termampu. Kalau ikutnya yang Rasulullah pernah buat, ketika rokok tu pun panjang Nabi. Sebab kita kena ingat, berlakunya gerhana matahari ini ialah merupakan di antara fitnah-fitnah akhir zaman ya. Sebab ada hadis berkaitan dengan gerhana ni, ulama letak dia dalam hadis yang berkaitan fitnah akhir zaman, ataupun termasuk dalam sebagai tanda-tanda berlakunya kiamat. Wallahu a'lam. Itu ada pendapat ulamanya begitu. Ya. Yang kedua ya, ketiga kita kata tadi, untuk orang yang telah diperintahkan masuk neraka, dibatalkan perintah itu. Tapi tuan dah tengok ya, kedua yang nombor 2, nombor 3 ni bukan kata ulama semata-mata tuan-tuan ya. Dia kata sini kedua bentuk syafaat ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ahwal daripada Ibnu Abbas. Makna hadis sahih tuan-tuan. Ustaz senang betul, tak semudah itu tuan-tuan ya. Dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala meletakkan mimbar daripada emas untuk para nabi. Lalu mereka duduk di atasnya, tempat dudukku tetap kosong. Aku tidak duduk, kata Rasulullah SAW, kerana aku terus berdiri di hadapan Allah untuk membela umatku. Allahu Akbar tuan-tuan. Rasulullah dia nak tunggu kita tuan-tuan, sehingga kita selesai dihisab. Selagi kita tak dapat syafaat, Nabi terus berdiri tuan-tuan, walaupun sudah ada tempat kosong untuk Rasulullah SAW ya. Aku sangat takut ya. Aku sangat takut diperintahkan masuk ke syurga dan meninggalkan mereka di belakangku. Maka aku berkata, ya Allah, ya Tuhanku, umatku. Allah berfirman, wahai Muhammad, apa yang kau ingin agar aku lakukan kepada umatmu? Baginda menjawab, percepatkan hisab mereka.
Ini Rasulullah tuan-tuan. Itu sebab kita kena doa tuan-tuan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Tuan-tuan bila pergi overseas pun, bila lalu custom, tuan-tuan doa, ya Allah Tuanku, moga-moga tak kena cukai. Itu di dunia pun tuan-tuan minta. Ini bukan soal cukai tak cukai tuan-tuan. Ini soal tuan-tuan tak boleh bayar dengan apa-apa pun. Semuanya berdasarkan amalan kita semasa di dunia. Itu sebab kita kena minta sangat-sangat supaya dimudahkan hisab kita di mahsyar. Kemudian dalam hadis panjang hadis ni cerita ya. Lalu umatku dipanggil untuk menjalani hisab. Sebahagian daripada mereka masuk dalam syurga dengan rahmat Allah dan sebahagian yang lain masuk syurga dengan syafaat aku. Allahu akbar. Kita doa tuan-tuan ya. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada duit lebih ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tak ada duit lebih, kita berdoa supaya kita dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab di antara ada hadis sebutkan siapa yang dapat mimpi bertemu dengan aku itu dia pasti akan dapat bertemu dengan aku dalam keadaan jaga. Dan siapa yang dapat bertemu dengan aku dalam keadaan jaga, dia akan bersamaku dalam syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak lagi kata tuan. Ini Nabi yang offernya begitu. Kemudian aku terus memberikan syafaat sehingga diserahkan kepadaku lembaran nama-nama orang yang ditetapkan masuk neraka. Malaikat Malik jaga neraka berkata kepadaku, wahai Muhammad, engkau tidak meninggalkan sedikit pun kebukaan Tuhanmu menyentuh umatmu. Ini hadis panjang ceritakan tentang yang bentuk yang kedua, yang ketiga yang akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita baca satu lagi tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak ada nak pergi bersama malam kan? Ada nak pergi bersama malam? Ada kan? Kita baca satu lagi yang keempat. Dia ada 6 je tuan-tuan ya. Kalau baca yang ke-6 kan mau habis pukul 10, kita baca yang keempat habis pukul 9. Boleh? Ya. Yang keempat kata pengarang, bentuk yang keempat syafaat baginda untuk meninggikan darjat ahli syurga. Maknanya tuan-tuan, kita ni dah tergolong masuk ahli syurga, tapi nak ditinggikan darjat dalam syurga. Macam kita dah sebut bulan sudah tentang Nabi menyuruh supaya kita meninggalkan daripada bertelagak, berbantah, berdebat dan sebagainya. Maka orang yang meninggalkan berdebat, berbantah sebagainya, walaupun dia berada di pihak yang benar, maka dia akan dibinakan rumah di tempat yang tinggi dalam syurga. Dan dalam hadis itu juga Nabi sebut, siapa yang meninggalkan berbantah walaupun dia di pihak yang batil sekalipun, maka Allah akan dirikan padanya syurga di pinggiran syurga. Tapi dalam yang keempat ini nak cerita tentang dapat masuk syurga dah tuan-tuan. Tapi kita diberikan darjat yang tinggi dalam syurga ya. Meskipun amalan, ini yang kita risau ni tuan-tuan. Dan kita harapkan kita moga-moga dapat istimewa dari segi ini. Ya, macam dalam hadis ya. Ada satu hadis tu cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang pintu-pintu syurga ya. Di antara pintu syurga itulah disebut sebagai, kalau bagi orang yang berpuasa pintunya nama Babur Rayyan kan. Tapi bagi orang yang bersedekah, Nabi sebut dalam hadis itu, faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Siapa yang dia termasuk dalam golongan ahli sedekah, maka dia akan diseru, akan dipanggil daripada pintu sedekah. Dalam hadis itu ada 45 bentuk amal soleh yang dianjurkan, termasuklah bagi yang faman kana min ahli solat, faman kana min ahli jihad, faman kana min ahli sedekah dan sebagainya. Ada 4 amal soleh. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah orang yang boleh masuk daripada semua pintu itu? Maka Nabi kata ada, sambil menunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tuan-tuan boleh baca hadis ni dalam kitab Fadailus Sahabah ataupun usul kepada Fadail Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Kalau tuan-tuan tengok fadilat hadis berkaitan fadilat sahabat ni, dalam dia biasanya juzuk yang ujung-ujung ya.
Kalau tuan-tuan ada di rumah ada kitab Sahih Bukhari Muslim yang terjemahan, cuba tengok tentang fadilat sahabat. Yang pertama sekali diletakkan ialah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia kalau tuan-tuan boleh tengok hadis ini ada di situ. Tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini dia akan dipanggil. Ada sahabat tanya, adakah orang yang akan dipanggil daripada semua pintu itu? Maka Nabi tunjuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Inilah hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebab ulama-ulama ada kata kita nak jadi macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memang tak boleh. Tapi kita kena ikut jejak langkah dia. Macam mana ikut jejak langkah dia? Kalau kita tak boleh masuk daripada semua pintu pun kita ikut jejak langkah dia daripada ahli sedekah. Macam hadis yang berkaitan dengan fadilat pasal gerhana tadi kan. Maka bila kamu melihat gerhana, maka Nabi kata apa? Fasallu, maka bersolatlah kamu. Wazakiru, maka banyakkan berzikir. Wasaddaqu, dan banyakkan bersedekah. Itu ya, di antara amalan yang kita boleh lakukan sepanjang tempoh gerhana itu. Ustaz kabur dah lambat dah, gerhana dah habis. Tak mesti juga jadi boleh juga. Boleh minta. Boleh lagi tuan-tuan nak sedekah ke, nak sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari tak boleh lagi dah malam. Itu sebabnya gerhana ni kan kita kata bukan semua tempat yang mengalami fenomena ini, ya. Saya ingat masa saya